Teresa gesa pemimpin PAS henti main isu kibar bendera China, fokus kepada nama Malaysia diperlekeh DAS. SPRM pertimbang pembelaan YTL berhubung isu Wan Bestarinet. Pemuda Bersatu ancam heret Wan Faisal, dakwa pernah perlekeh Muhyiddin. PAS Melaka punyai benih untuk pacu kemenangan lebih besar. Ahli akademik cadang Naim Mukhtar diganti dengan tokoh lain berkait isu RUU Mufti. Dan Khairi Jamaluddin dedah pernah cadang Najib Razak kenakan tindakan terhadap Cholo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menggesa pemimpin PAS untuk tidak lagi bermain isu pengibaran bendera China di Teluk Intan, Perak. Sebaliknya beralih kepada kenyataan pengulas politik Amerika Tucker Carlson yang disifatkan merendahkan nama baik Malaysia. Teresa juga turut menggesa Carlson memohon maaf atas kenyataannya yang menyifatkan calon Presiden Demokrat AS Kamala Harris sebagai orang Samoa Malaysia dengan IQ rendah. Beliau kesal dengan Carlson yang menggunakan kewarganegaraan dan jantina untuk menyerang Kamala dan mengheret Malaysia dalam ucapannya. Teresa berkata, beliau kini dalam peranannya sebagai penggubal undang-undang mengikuti perkembangan politik dunia dan khususnya pilihan raya Presiden AS yang sedang berlangsung. Katanya, fokus perdebatan pilihan raya Presiden AS seharusnya berkenaan kemampuan, dasar dan visi calon dan bukannya latar belakang keluarga atau tempat kelahiran. Lebih-lebih lagi, Kamala bukan berasal dari Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memberi pertimbangan terhadap pembelaan sebuah syarikat yang sedang disiasat berhubung isu Wan Bestarinet sekaligus menjanjikan siasatan yang lebih adil. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, penelitian kes itu masih di peringkat awal dan tidak boleh diputuskan termasuk membabitkan pertikaian teknikal di antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan syarikat. Katanya, siasatan masih dijalankan termasuk melibatkan isu teknikal di pihak KPM dan YTL Communication Sdn Bhd. Pada masa ini adalah terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan kerana siasatan itu melibatkan pertikaian teknikal berkaitan penyampaian projek di antara KPM dan YTL Communications. SPRM akan berusaha untuk mempercepatkan siasatan itu sebaik mungkin. Terdahulu, media melaporkan YTL Power International Berhad YTL Power mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang menuduh mereka terlibat dengan salah laku berhubung kontroversi projek Wan Bestarinet. Pergeseran Pemuda Bersatu dalam mempertikaikan keputusan pemilihan sayap itu kini mengancam untuk mengheret bekas ketua pemuda parti itu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Menerusi laporan Malaysia Kini, ia selepas seorang bekas ketua sayap pemuda berkongsi video yang mendakwa Wan Faisal pernah memperlekehkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin semasa mesyuarat. Video yang dikongsi menunjukkan adun Kota Si Putih Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir berkata, dia mendedahkan perkara itu dalam usaha mengumpulkan ahli parti untuk mempertahankan Presiden parti. Katanya, sekitar 2 tahun lalu, Wan Ahmad Faisal pernah terpacul dari mulut mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin tidak lagi relevan. Ashraf menegaskan, tiada agenda individu harus diletakkan di atas kepentingan parti. Beliau juga memberi amaran bahawa unsur-unsur seperti itu jika dibiarkan akhirnya akan memusnahkan Bersatu. Jom sertai peraduan bersama Nextstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Nextstep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas.
dan lengkapkan slogan "Saya subscribe channel Netstep TV kerana..." Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. PAS Negeri Melaka sudah mempunyai benih iaitu 2 kerusi Parlimen di Jasin dan Tangga Batu selain 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Rembia dalam memacu kemenangan yang lebih besar. Naib Presiden PAS Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, hakikat bahawa kemenangan PAS di 2 kerusi Parlimen itu adalah pencapaian yang sangat cemerlang PAS Melaka. Beliau yang juga Menteri Besar Terengganu meminta agar ahli-ahli PAS di Melaka sentiasa bersabar dalam perjuangan kerana ia memang akan melalui jangka masa yang panjang. Perkara itu nyatanya seperti yang pernah dilalui oleh negeri-negeri yang dikatakan sebagai negeri kuat PAS seperti Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Beliau berkata demikian dalam munakasyah ucapan dasar Presiden PAS bagi Negeri Melaka yang berlangsung di Puteri Bay Hotel Melaka, Pantai Puteri. Dr. Samsuri turut mengimbau kembali kesukaran dihadapi oleh PAS Terengganu sendiri yang pernah melalui jatuh bangun dan mengambil masa panjang untuk pulih dan menang. Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar dicadang untuk ditukar dengan tokoh lain bagi menangani isu berkait rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Ahli Akademik Universiti Islam Antarabangsa Abu Hafiz Salehuddin berkata kepada Malaysia Kini, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh yang lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga kini belum menampakkan jalan keluar, Abu Hafiz berkata semakin terselah agenda pihak yang memperjuangkan RUU tersebut. Merujuk kepada petikan video pendek penjelasan Mufti Wilayah Persekutuan mengenai RUU berkenaan, Abu Hafiz berpendapat matlamat ia digubal bukanlah terhad kepada pemilihan mufti di negeri tersebut semata-mata. Terdahulu tular rakaman wawancara ringkas memaparkan Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah menjelaskan mengapa RUU kontroversi itu menegaskan 2 aliran saja untuk diiktiraf iaitu Asyairah dan Al-Maturidiyah. Untuk rekod, ada pihak beranggapan RUU tersebut sepatutnya tidak menghadkan 2 aliran sahaja untuk diterima dan ia perlu dilakukan untuk menunjukkan keterbukaan dasar negara dalam menguruskan agama. Bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah dicadang untuk mengambil tindakan terhadap ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Menerusi podcast Keluar Sekejap, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan beliau pernah mencadangkan perkara itu kepada Najib kerana ia dapat membuka ruang untuk Najib membuat pengakuan bahawa beliau diperdayakan seperti mana yang dilakukan dalam permohonan maafnya baru-baru ini. Ujar beliau, Najib bagaimanapun enggan berbuat demikian dengan alasan bahawa JOLO merupakan seorang ahli perniagaan yang sah dan berjaya. Tidak lama selepas itu, Muhyiddin Yassin ketika itu Timbalan Perdana Menteri dan Syafiee Apdal menjawat Menteri Pembangunan Luar Bandar dipecat. Arahan juga diberikan kepada anggota Jemaah Menteri supaya tidak ada lagi perbincangan berhubung 1MDB dan semuanya akan diuruskan Najib sendiri sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Menurut Khairi Jamaluddin, selain Muhyiddin, Muhammad Syafiee dan Datuk Seri Mukhris Mahathir, terdapat beberapa anggota Jemaah Menteri yang sentiasa mencabar serta mempersoal Najib berhubung kes tersebut. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.